Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat semua yang sertai sesi pada malam ni. Okay. Pertamanya saya doakan kepada Allah Rabbul Jalil agar Allah mempermudahkan sesi perjalanan sesi kita, pembelajaran kita pada malam ini. Dan saya doakan juga untuk anda semua diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dan diberikan kejayaan dalam apa jua urusan perniagaan anda. Mudah-mudahan dengan kejayaan yang bakal anda timba nanti berupaya menjadikan anda semua seorang insan yang kamil, peniaga yang budiman dan juga dermawan dan boleh memberikan manfaat kepada ummah. Pertamanya, nama saya Muhammad Wardi bin Hilmi bin Haji Daud bin Haji Abu Bakar Al-Ahmadi, tapi panggilan yang saya selesa gunakan adalah sebagai Cikgu D. Okay? D-E-E, Cikgu D. Dan untuk makluman semua, saya adalah pembangun dan pembina perisian sistem pengurusan pusat servis ataupun workshop berkomputer. Dan untuk makluman semua, iWorkshop ini telah pun dibina dari tahun 2019 lagi. Okay. Dan saya sendiri, untuk makluman semua, saya adalah developer, software developer. Pengalaman saya dalam industri pembangunan perisian dah menjangkau 20 tahun. Okay, 20 tahun. Dan iWorkshop ini adalah satu dari 10 perisian yang saya bangunkan. Satu daripada 10. Okay. Dan untuk makluman semua juga, sejarah pembinaan iWorkshop ini bukan saja-saja saya bina, ya. Ianya bermula apabila saya mengenali seorang mekanik yang satu-satunya mekanik yang menjaga dan mengambil tahu berkaitan kenderaan saya selama belasan tahun, hampir 14 tahun. So daripada analisa dan pemerhatian yang saya buat, ada berbagai perkara yang agak pelik saya lihat kepada perniagaan beliau, yang mana perniagaannya nak kata pelanggan tiada, ada, kenderaan sentiasa penuh, tetapi perniagaannya tidak berkembang. So dari situ saya mula mencari apakah faktor-faktor ataupun penyebab yang menyebabkan perniagaan saudara tu tidak berkembang. Dan dari situ saya cuba nak uji sama ada ianya adakah dari segi servis kepada pelanggan tu sendiri, ataupun ada faktor-faktor lain juga yang menjadi antara penyebab. Dan daripada pemerhatian yang saya buat, didapati ianya berpunca daripada benda yang pertama, iaitu yang benda yang asas sebagai kita sebagai seorang peniaga, usahawan, adalah isu yang berkaitan dengan penetapan sasaran jualan. Apabila ditanyakan kepada pemilik workshop tersebut, berapakah target jualan bulanan, dan apabila ditanyakan soalan tersebut, diberikan jawapan yang agak pelik bagi saya. Okay? Agak pelik. Okay? Sebab selalunya dia orang akan sebut certain figure, number. Dia akan sebut 20,000, 30,000. Apabila ditanyakan lebih lanjut, kenapa 20,000, kenapa 30,000, di situ dia akan sebut selalunya overhead saya 15,000. So saya pun pakailah margin 50%. So maksudnya jadilah 30,000. Dia akan guna sifir begitu. Ramai di kalangan kita yang mempunyai anggapan yang demikian sebenarnya. Dan ada juga di kalangan kita yang apabila ditanyakan kenapa 40,000, kenapa 50,000 yang anda sasarkan setiap bulan, dia akan beri jawapan ini berdasarkan rekod ataupun prestasi jualan
tahun lepas. Selalunya bulanan kita mencecah 40,000, 50,000, selalu macam tu. So dia akan gunakan lebih kurang sama. Selalunya apabila tahun lepas bulanan puratanya lebih kurang 40,000. So pada tahun ini dia menjangkakan ada peningkatan, dia kata nak peningkatan dalam 10,000 lagi berbanding prestasi bulanan tahun lepas. So dijadikan target pada tahun ini 50,000. Okey. Untuk makluman semua, di sini kesilapfahaman kita. Apabila kita nak menentukan berapakah target bulanan ataupun target tahunan yang perlu syarikat ataupun perniagaan kita capai, sebenarnya ada sipir yang lebih mudah untuk kita kira. Okey, ada lebih mudah. Seperti mana dia mesti kita mempunyai kefahaman. Yang pertamanya adalah kita mesti tahu fundamental ataupun benda perkara yang basic, iaitu berapakah overhead kita sebulan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Maksudnya apa itu overhead? Di sini ramai juga yang ada silap kefahaman. Dicampurnya sekali dengan belian kos jualan yang supplier pun dimasukkan dalam overhead. Itu adalah kiraan yang salah. Okey, overhead yang sebenarnya adalah yang pertama adalah benda yang mandatory, iaitu sewa kedai. Okey, sewa kedai berapa? Belanja utility, api air, internetnya berapa? Gaji, SOKSO, KWSP. Kalau ada setengah-setengah bengkel, dia ada buat makanan harian, ada bagi makan tengah hari, ada bagi makan petang. Okey, belanja makanan harian berapa? Itu antara benda perkara-perkara yang basic. Okey, yang perlu dikira. Okey, dan juga sekiranya ada kita perniagaan anda ada mendapat fasiliti ataupun pinjaman, sama ada daripada tekun, amanah ikhtiar, mara dan sebagainya. Kita perlu tahu berapakah pinjaman ataupun loan yang perlu kita langsaikan pada setiap bulan. Loan ini juga, installment loan ini juga perlu dimasukkan dalam overhead kita. Okey, itu yang pertama. Setelah kita mengira kesemuanya overhead yang terlibat, yang perlu kita tanggung setiap bulan, seterusnya adalah kita juga mesti menyenaraikan dan mengira apakah untung impian. Untung impian saya sebutkan selalu supaya anda mudah faham. Apabila kita mahu berniaga, kita kena setkan dalam kepala kita, apabila kita berniaga dari 1 Januari sehinggalah 31 Disember, okay, setahun 365 hari, apakah impian yang kita nak capai? Berapakah jumlah keuntungan yang kita mahukan sebelum cukai? Okay, kita kena ada pemahaman yang itu. Sebagai contoh, anda senaraikan apa impian anda? Saya sebagai contoh, saya selalu ajarkan kepada murid-murid saya. Sebagai contoh, apabila kita mahu mengira untung impian, kita akan senaraikan apa yang kita mahu. Okay, dalam bentuk jumlahnya. Sebagai contoh, bagi tahun 2022, saya mahu bekerja sedaya upaya supaya pada penghujung tahun saya akan memperolehi sebanyak 300,000 nilai impian yang saya mahukan setelah saya berpenat lelah bekerja daripada 1 Januari sehingga 31 Disember. Saya ingin mempunyai 300,000 pada penghujung tahun nanti. Pada 31 Disember bila closing nanti, saya mahu ada 300,000. Dan soalan seterusnya ditanyakan, di manakah apakah pembahagian 300,000 yang kita impikan, iaitu untung impian tersebut. Yang pertama, sebagai contoh, sebelum kita dapat nilai 300,000 itu, apa yang kita buat adalah sebagai contoh kita mengimpikan pada penghujung tahun ini dengan aktiviti jualan yang berlangsung di kedai perniagaan kita, kita ingin mencapai sebagai contoh, katalah sebagai contoh overhead bulanan syarikat saya adalah 20,000 sebagai contoh ya. Saya ingin mencapai mempunyai simpanan 3 bulan ataupun 3 kali ganda overhead semasa sebagai contoh. Saya mempunyai impian supaya pada tahun hadapan overhead sebanyak 20,000 sebulan ni adalah ditanggung ataupun ditaja daripada pendapatan impian pada tahun lepas.
Okey, apa yang saya kerjakan pada tahun ini adalah untuk saya gunakan pada tahun hadapan. Sebagai contoh, pada tahun ini katalah overhead saya adalah 20,000. Saya mempunyai impian pada penghujung tahun nanti saya akan mempunyai kemampuan ataupun simpanan 3 kali ganda overhead yang semasa. Sebagai contoh, 20,000 dikalikan dengan 3 bulan bersamaan dengan 60,000. Itu yang pertama. Seterusnya, saya mempunyai impian supaya boleh mengembangkan perniagaan saya. Okey, mengembangkan perniagaan macam mana? Sebagai contoh, saya mempunyai keinginan ataupun kemahuan supaya perniagaan saya berupaya ada modal pusingan untuk belian barang jualan, stok, beli stok. Kebiasaannya saya gunakan dalam 10,000 sebulan. Okay? So saya mempunyai impian supaya pada akan datang saya ada kemampuan untuk 3 kali ganda. Sebagai contoh, katalah belian untuk beli stok barang selama ada sebulan ataupun 2 bulan, saya memerlukan 10,000 selalunya. Beli minyak hitam, oil filter yang selalu anda simpan stok di kedai anda. Katakanlah kemampuan anda 10,000 untuk sekali belian. Saya mahu ada keperluan ataupun peningkatan perniagaan saya ada kemampuan untuk membeli 3 kali ganda daripada sekarang. Maksudnya 10,000 dikalikan dengan 3 bersamaan 30,000. Dicampurkan dengan impian saya yang untuk cover overhead selama 3 bulan 60,000, maksudnya 90,000 dah kat situ. Okey? Dan anda kena senaraikan semua. Apakah lagi impian anda? Sebagai contoh, memberikan bonus pada kaki tangan dan juga memberikan bonus pada pemilik perniagaan itu sendiri. Okey? Sebagai contoh, kita mempunyai impian untuk memberikan bonus kepada semua kaki tangan dan juga pemilik perniagaan selama untuk 3 bulan. Okey? Katakanlah gaji untuk pekerja dan pemilik adalah 15,000. Okey? Perlu dikalikan dengan 3 bulan bersamaan dengan 45,000. Nilai 45,000 ini perlu dicampurkan dengan 3 bulan untuk pusingan modal tadi dan juga 3 bulan untuk overhead tadi. Dan sehinggalah anda rasakan inilah nilai yang anda impikan. Kita namakan dia untung impian. Okey? So semua ini tidak perlu risau, dalam iWorkshop telah ada fungsi tersebut dan sama-sama saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey, supaya lebih memudahkan untuk anda. Okey, sekarang saya akan sharekan skrin untuk kita sama-sama log masuk. Saya nak anda semua masuk, lihat apa yang saya tunjukkan sebab langkah demi langkah dan lihat dengan sendiri apa yang ada di iWorkshop. Okey, saya sharekan skrin saya sekarang. Saya harapkan anda nampak. Okey, nampak skrin ni semua? Nampak ya? Okey, nampak. Nampak ya? Okey, ini ada. adalah paparan muka hadapan sistem iWorkshop. Okey, domainnya seperti di atas, iapps.my/iworkshop. Okey, so dia akan paparkan di sini. Okey, so apa yang perlu kita buat adalah kepada pengguna iWorkshop dan juga rakan-rakan yang baru, apabila kita log masuk, dia ada satu button kat sini untuk log masuk ya. Log masuk. Okey, saya akan gunakan ID untuk sistem demo. Okay, ada kawan kita yang masuk ya. Okay, saya akan gunakan ID demo. Okay, saya gunakan ID Muslim. Okay, saya log masuk. Ini adalah paparan utama sistem iWorkshop apabila anda telah log masuk, berjaya log masuk ke sistem. Okay, di sini dipaparkan status masa perniagaan. Di sini kita boleh mengetahui status masa perniagaan yang kita jalankan. Okey, bagi anda semua, bagi memudahkan anda semua untuk mempelajari selok belok penggunaan iWorkshop,
Di sini juga apabila anda berjaya log masuk, di sini ada satu butang iaitu video tutorial iWorkshop. Bila kita klik di sini, pelbagai video kaedah menggunakan iWorkshop akan dipaparkan di sini. So anda boleh lihat video-videonya. Okey, internet agak slow sikit, sepatutnya dia ada keluar. Okey, dia akan keluar video-video yang boleh anda buat self learning dan self revision. Okey. Di sini banyak video-video yang ada. Okey. Di sini juga kita ada status semasa, kita ada macam-macam ada kat sini. Okay, ini status langganan sama ada ID sistem anda ini, akaun penggunaan langganan sistem ni masih valid atau tidak, semua kita boleh lihat di sini. Okey. Di sini juga di bawah ni ada status bilangan kenderaan masuk dan keluar, iaitu kita boleh tahu untuk tahun ni 2022 berapa biji kenderaan masuk, dan kita boleh tahu purata bilangan kenderaan masuk bulanan, berapakah kenderaan masuk bulan lepas, okey, berapakah masuk bulan ini, dan kita ada beberapa analisa di sini. Yang ni anda boleh lihat nanti. Dan juga kita ada status servis kenderaan, berapa bilangan kenderaan pelanggan, berapa banyakkah potensi kenderaan yang diservis untuk tahun ini, dan berapa banyakkah kenderaan yang dijangka akan hadir untuk melakukan servis pada bulan ini dan juga untuk pada bulan hadapan. Okey, ini kita menggunakan teknologi data, yang mana apa yang anda key in nanti, perekodan yang anda akan buat nanti akan menerbitkan analisa-analisa di sini yang akan membantu perniagaan anda. Selain daripada itu, di bawah section status servis kenderaan, diadakan juga pelbagai analisa servis yang bersesuaian pada perniagaan anda. Sama ada anda melaksanakan fast service yang melibatkan penukaran minyak enjin, ataupun penukaran minyak gear, penukaran bateri, penukaran tayar, servis aircon, servis radiator, cukai jalan, dan juga untuk mana-mana workshop yang menjalankan servis ataupun penawaran perkhidmatan berbentuk tuning dan juga dyno. Okey, dan di samping itu juga kita ada sasaran penawaran produk RM Autocare, yang mana RM Autocare merupakan rakan niaga pihak iWorkshop, yang mana di sini kita sediakan pelbagai analisa yang akan membantu anda dalam memasarkan produk-produk RM Autocare. Selain daripada itu, di bawah section status jualan semasa pula akan dipaparkan sasaran jualan tahunan yang sistem akan janakan setelah anda memasukkan input-input yang cikgu sebutkan tadi, iaitu tetapan sasaran jualan. So kita akan nampak nilai berapakah sasaran jualan tahunan dan berapakah sasaran jualan bulanan yang perlu kita capai, dan berapakah jualan bulan ini yang telah dicapai, dan berapakah baki yang belum dicapai. Okey, maksudnya kalau sekiranya jualan bulanan di sini 50,000, anda telah melakukan jualan 20,000. Okey, jualan bulan ini 20,000, maksudnya baki perlu dicapai adalah 30,000. Okay, ini akan sistem tunjukkan. Di samping itu juga di bawah status jualan semasa, kita ada analisa jualan, iaitu kita ada analisa jualan semasa, iaitu perbandingan pencapaian jualan bulanan. Kita boleh melihat apakah pencapaian bulanan bulan Januari, bulan Februari, dan bulan-bulan yang seterusnya pada tahun semasa. Dan kita juga ada analisa jualan minggu semasa, iaitu bermula pada hari Ahad sehinggalah hari Sabtu, dan kita boleh melihat sama ada kita perniagaan kita mencapai atau tidak jualan seperti mana yang telah kita sasarkan. Okey, so semuanya akan dipaparkan di sini. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan. Dan juga analisa jualan bulanan. Yang ini mingguan saja untuk bulan semasa. Sebagai contoh bulan Februari, dia akan tunjukkan pada minggu ini. Yang mana analisa jualan bulanan ini akan menunjukkan keseluruhan
transaksi status jualan harian sepanjang bulan semasa. Dan yang last kali di sini ada analisa nilai kerja bulanan, iaitu KPI untuk mekanik. The beauty of the iWorkshop ni, kita ada kaedah untuk mengira berapa kita boleh setkan analisa ataupun nilai ataupun KPI pekerja bagi setiap mekanik, yang pada penghujung bulan kita boleh mengira berapakah komisen yang boleh diberikan kepada pekerja kita supaya mekanik-mekanik yang bertungku lumus, menyelesaikan kerja-kerja di workshop anda. Dan kita ada nilai berapakah komisen yang boleh diagihkan. Ini berkaitan dengan KPI ataupun komisen pekerja mekanik. Seterusnya kita ada status bayaran semasa. Kita tahu berapakah jualan keseluruhan yang perniagaan telah berupaya pasarkan. Jualan berapa yang kita buat ni, dan kita akan beritahu berapakah bayaran yang diterima. Dan kita juga boleh mengetahui bayaran belum terima tahun semasa. Pada tahun ni berapa banyak lagi bayaran yang belum kita terima. Dengan arti kata lain, pelanggan berhutang. Dan juga bayaran belum diterima tahun sebelumnya. Ada lagi tak hutang-hutang pada tahun 2021? Ada lagi tak pelanggan-pelanggan yang berhutang yang belum menjelaskan? Dan kita juga ada bayaran diterima bulan semasa. Berapa banyak yang telah diterima pada bulan semasa. Dan kita ada juga, untuk lanjut, kita dapat mengetahui analisa dan juga senarai siapakah pelanggan yang berhutang. Di bawah sekali ini kita ada status prestasi semasa kewangan. Di sini kita ada analisa kewangan semasa, kita ada penyata untung rugi, kita ada penyata transaksi keseluruhan, dan kita juga ada laporan prestasi bulan lepas. Sebagai contoh, laporan prestasi bulan lepas ini digunakan kepada mana-mana perniagaan yang anda jalankan yang anda mempunyai pemegang saham, shareholder, maksudnya anda berpartner. Selalunya apabila habis bulan-bulan perniagaan tu, pada 1 ataupun 2 ataupun 3 hari bulan, ataupun mungkin lajak sampai 7 hari bulan, anda perlu table out kepada rakan-rakan kongsi anda berkaitan dengan prestasi bulan lepas. Dan di sini dia akan menceritakan kepada anda dan menunjukkan kepada semua berapakah jualan yang berjaya diperoleh, berapakah perbelanjaan kos jualan yang terlibat, berapa banyakkah perbelanjaan belanja operasi, dan berapakah keuntungan kasar dan juga keuntungan bersih. Di samping itu juga kita ada di skrin ini, kita akan lihat berapakah pendapatan. Ini sasaran berdasarkan target kita, apa yang telah kita capai pada bulan lepas dan apa yang telah kita capai pada bulan semasa. Setakat itu jelas semua sekali? Jelas, Cikgu. Jelas. Sekarang saya akan topik perbincangan kita pada malam ini, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimanakah, yang pertama, bagaimanakah kita nak buat kemaskini maklumat syarikat supaya apabila maklumat anda semua telah lengkap, perniagaan anda akan disenaraikan dalam directory iWorkshop yang terletak pada muka hadapan sistem iWorkshop. Saya tunjuk bila saya log out sekejap. Pada laman utama kita ada satu ikon di bawah ni yang berbentuk macam kanta ni. Di sini adalah dia tunjuk directory iWorkshop. Apabila tekan di sini, dia akan menunjukkan semua directory perniagaan workshop-workshop yang berdaftar di sistem iWorkshop seluruh Malaysia. So kita ada ni sebagai contoh, di Terengganu kita ada Afindi, kita ada AZ Continental Center. AZ Continental Center ni kita nama gelaran dia Conti Expert. Kita ada Azwa Automotive daripada Kemaman, kita ada DNA Aircon Service daripada Pakar, ada GG Workshop di Cendering, Hafirish Auto Service di Cukai, iGarage di Pakar, Jauza Workshop.
Parker Tireman, Carol, okey, RS Autotech, Ridwan, okey, dan kita ada lagi SST Workshop Services Parker. Dan juga sebagai contoh kita ada sebagai contoh saya ambil Negeri Sembilan. Kita ada siapa? Kita ada kat sini. Kita ada AR Jaya, okey, ni tak aktif, Kanamiwa pun tak aktif, KHW Auto, kita ada Badrul, okey. Daripada ni kita ada Ozi, Auto Garage, Tele Cekap Senang Berhad. Okey, di sini juga kita ada butang WhatsApp supaya customer mana-mana orang yang visit ke sistem iWorkshop dan dia melihat directory, apabila dia tekan automatik boleh berkomunikasi anda melalui WhatsApp, dan juga untuk dialing, dan juga di sini ada GPS location. Dia tekan akan memaparkan GPS koordinat. Sebagai contoh, saya ambil Badrul KHW Auto. Okey, sini kalau tekan yang ni akan pop up WhatsApp. Okey, seperti mana kita tengok kat bawah ni. Okey, ada link kat bawah ni. Dan ini kalau kita akses melalui telefon, kita tekan ikon ni akan buat dialing, dan sekiranya kita tekan yang ini, dia akan paparkan GPS. Jadi contoh saya tekan, dia automatik akan keluarkan GPS koordinat. Dengan arti kata lain, di telefon apabila pengguna tekan ikon tersebut, dia akan papar Google Map secara automatik di telefon. Okey, semua kita dah plot dengan GPS yang ada. Okey, ini sebagai contoh. Kita ada juga untuk negeri-negeri lain. Kita ada untuk Perak sebagai contoh. Kita ada Perak, kita ada apa banyak. Kita ada BBRT, Garage, Bull Multiplex, GX Jaya, Persis Laksamana, ataupun The Big Bang, Pusat Servis MKH, Kamal daripada Grid, Daya Bateri Mutiara, Umaira Syami, dan juga ramai lagi yang lain. So, apa yang kita buat adalah anda perlu kemaskini maklumat perniagaan anda supaya lengkap, dan akan secara automatik sistem akan paparkan. Okey. So saya login balik. Dekat mana kita perlu buat? Okey, saya login balik ke sistem. Saya masuk sebagai akaun Muslim. Saya log masuk. Dan untuk membuat kemaskini maklumat syarikat, tekan saja pada menu sebelah kiri ni. Okey, untuk kemaskini maklumat syarikat, tekan di sini. Okey, di sini di bawah ni ada detail yang tak cukup, kita tekan pada kemaskini. Okey, dan masukkan maklumat pada medan-medan ataupun section-section yang boleh kita masukkan. Okey, di sini nombor pendaftaran, nombor telefon yang kedua, nama bank, nama akaun, nombor akaun bank. Kalau ada wifi kat pejabat tu, kat kedai anda, ruang menunggu pelanggan, boleh masukkan SSID wifi apa, password wifi apa, email, Facebook, laman sesawang, alamat penuh, okey, negeri mana, okey, daerah mana, lokasi GPS, pemilik syarikat, okey, tagline kalau ada, slogan kalau ada, tak ada pun tak apa. Okey, penanda tangan tak payah lagi, cop perniagaan pun tak payah. Ini versi yang akan datang, yang mana dekat resit nanti akan ada penanda tangan, ada tanda tangan, dan juga ada cop rubber stamp. Okey, itu letter fungsi yang akan datang. Yang perlu anda buat adalah logo perniagaan. Logo perniagaan kena masukkan dalam bentuk format gambar, JPEG ataupun PNG, upload saja masuk. Dan juga 3 keping gambar yang terbaik yang anda pilih. Okay, masukkan gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Okay, setelah anda masukkan maklumat ini semua, tekan kemaskini, simpan. Okay, dan tunggu kemaskini berlangsung. Sekiranya maklumat yang anda masukkan itu lengkap, so pada bahagian ini akan dipaparkan maklumat perniagaan anda. Okey, ini yang pertama. Yang seterusnya adalah kita lihat pada penghujung penjuru sebelah kanan ni, okey, Muslim Auto Garage ni ada ikon yang menghala ke bawah ni. Kita tekan di sini. Apa saja maklumat perniagaan yang anda lengkapkan di sini, apabila anda tekan butang ini akan ada satu tulisan di sini, iaitu link website. Sekiranya lengkap maklumat anda, apabila anda tekan website, sistem akan paparkan mini website untuk workshop anda. Okey, semua detail akan
paparkan di sini. Ini gambar yang 3 keping yang saya sebut ni, dia akan bertukar satu demi satu. Okey. Ini maklumat logo dan maklumat perniagaan anda, hotline number, email. Okey. Dan di sini juga ada secara automatik ada borang untuk tempahan slot servis. Yang ini, dan juga kita ada linkkan terus dengan FB page. Okey, kita ada dengan terus FB page, dipaparkan FB page. Okey. Dan juga ada maklumat untuk kita pelanggan untuk berhubung dengan perniagaan kita. Dan di bawahnya ada link-link yang hidup. Saya panggil link hidup. Apabila tekan yang ni akan paparkan FB page, tekan yang ini akan keluar pop-up untuk email, yang ini untuk WhatsApp, yang ini untuk call, yang ini untuk GPS koordinat. Okey. Apa yang kita lihat untuk website ini? Ini dinamakan, kita panggil business card perniagaan kita yang baru. Tak perlu lagi bagi business card berbentuk kertas fizikal. Kita hanya copy link ini. Okey, copy je link ni, bagi pada pelanggan kita. Dan mereka akan berupaya buka link tersebut. Okey. So kalau saya copy link ni, saya post dekat chat group, chat kita punya ni, boleh tengok di ruangan chat ni. Anda boleh melihat saya okey. Anda semua boleh klik dalam ruangan chat tu, saya ada tekan tu. Kalau anda buka melalui telefon, wajahnya lebih menawan. Dia nampak lebih bersesuaian dengan saiz telefon. Okey. Ini adalah yang ini kita panggilkan biz card. Okey, business card untuk perniagaan kita. Supaya customer boleh terus masukkan maklumat berkaitan dengan booking sekiranya mereka nak buat booking. Okey. Dia ada nombor kenderaan, masukkan nombor telefon dia, model kenderaan dia boleh pilih apa jenis kenderaan, model kenderaan apa. Okey. Dan masukkan sisi kenderaan, tarikh dia nak tempahan untuk slot booking, dan masanya. Okey. Dan apa benda yang dia nak buat, dia boleh bagi tahu. Servis berkala ke, nak tukar minyak hitam ke, nak tukar black pad, nak tukar timing belt, macam-macam dia boleh masukkan. Okey. Dan benda ini akan dipaparkan dalam bahagian senarai booking yang ada dalam sistem iWorkshop nanti. Okey. Itu yang pertama, iaitu untuk mengemaskini maklumat syarikat. Ada pada menu maklumat syarikat. Sekiranya anda tidak memahaminya, okay, jangan bimbang, tekan saja pada menu status masa. Okay. Tekan pada video tutorial iWorkshop. Di sini ada satu video yang cikgu telah sediakan yang bertajuk bagaimana mengaktifkan laman website. Boleh tengok video ini untuk anda mengemaskini maklumat syarikat. Okay, sekiranya terlepas, tertinggal kereta api ke apa, boleh rujuk pada video ini. Cikgu dah buat video langkah demi langkah. Sebelum tu saya buka, dia akan tunjuk kat sini step-step bagaimana kita nak melakukan kemaskini pada maklumat syarikat. Okey. Ini ada video YouTube. Okey. So anda boleh lihat nanti. Okey. Saya stop sini. Okey. Itu topik silibus pembelajaran kita pada malam ini, iaitu kemaskini maklumat syarikat. Setakat tu boleh hadam, boleh faham? Boleh juga. Boleh ya? Okey. Di maklumat syarikat ini, apabila anda mengemaskini maklumat sebagai contoh, saya tekan kemaskini di bawah ni. Sebagai contoh, anda mengemaskini maklumat nama syarikat, okey. Nombor pendaftaran, nombor telefon, nama bank, nama akaun, nombor akaun bank. Maklumat ini akan dipaparkan pada invoice apabila anda nak hantar invoice pada pelanggan. Yang ini kita akan lihat sekejap lagi. Okey, pada topik record service. Okey. Setakat tu boleh terima? Boleh faham?
Boleh ya? Boleh juga, faham. Okey, boleh. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua, iaitu penetapan sasaran jualan. Okey, penetapan sasaran jualan dan juga untuk KPI mekanik. Okey, bagaimana kita nak buat benda tu? Okay. So, apa yang perlu anda buat adalah tekan pada menu tetapan sasaran jualan. Okey. Di sini apa yang boleh kita buat adalah sistem tunjukkan sasaran jualan tahunan, kosong lagi, tiada data. Apa perlu buat? Tekan tambah baru dan masukkan untuk kita nak set tahun sasaran jualan untuk tahun bila. Sebagai contoh 2022. Modal mula tunai tak payah, modal mula bank tak payah. Overhead, masukkan overhead. Berapakah overhead? Sebagai contoh 15,000. Okey. 15,000 sebulan sebagai contoh. Okey. Dan berapakah overhead kita sebulan? 15,000. Overhead kena ingat sewa, api air, belanja utility tu, gaji, KWSP, SOCSO, apa lagi? Bil telefon, belanja makan bulanan, okey. Kena kira berapa sebulan. Installment untuk pembiayaan fasiliti, MARA dan sebagainya, pembiayaan berapa. Anda kena kumpulkan overhead sebulan tu berapa. Dan seterusnya, yang kedua, anda perlu masukkan berapakah sasaran untung hujung tahun yang anda mahukan. Kita panggil untung impian. Sebagai contoh, saya mempunyai impian dengan kadar overhead 15,000 sebulan. Saya mempunyai impian at least lah saya ada 10,000 sebagai contoh. Saya ada untung bersih sebelum cukai 10,000 sebulan. Okey, bermaksudnya kalau setahun 10,000 kita nak untung setiap bulan, 10,000 dikalikan dengan 12 bulan bersamaan dengan 120,000. Okey, 120,000. Impian saya nak mencapai 120,000 tunai pada hujung tahun. Okey. Dan seperti mana yang saya telah ajarkan pada siri-siri yang lalu, normal untuk perniagaan, walaupun saya tahu, saya faham kebanyakan workshop margin, profit margin selalu dalam lingkungan 50 dan ke atas. Tetapi untuk normal business, disarankan kepada kita tidak terlalu kata kita punya business 50%. Kita letak margin untung kita beranggapan, kita hanya letak anggapan margin kita, untung kita lebih kecil berbanding dengan cost. Dalam konteks sekarang, saya ajar kepada anda, direkomendasikan kita guna margin untung 35%, iaitu 0.35. Iaitu apa anggapan kita? Kita beranggapan, katakanlah jualan servis kita katalah RM100. Jualan RM100, kita meletakkan anggapan keuntungan kita hanya RM35, manakala RM65 adalah kos. Okey, sama ada kos jualan ataupun kos belanja operasi yang lain. Kita beranggapan begitu. So, gunakan margin 35 dan saya tidak menyarankan, tidak encourage anda semua untuk guna margin yang seperti mana anda capai sekarang. Sebab itu orang panggil khayalan saja. Okey. Kita nak tahu sebenarnya kita punya berapa, kita beranggapan kita merendah diri, mengatakan untung kita, margin untung kita rendah berbanding modal ataupun kos. So, gunakanlah margin 35, 0.35 dan tekan simpan. Okey. So, saya akan tunjuk kepada anda bagaimana sistem ini mengira dan untuk membuat bacaan, iaitu data reading. Okey, data reading bagi tahun 2022 dengan kadar overhead kita bulanan sebanyak 15,000 dan tahunan adalah 180,000. Bagaimana dapat 180,000? 15,000 dikalikan dengan 12 bulan dapatlah 180,000. Dan untung yang disasarkan, pada penghujung tahun kita nak capai 120,000 dengan unjuran ataupun projection yang kita buat
margin kita pada kadar margin keuntungan kita pada kadar 0.35 bersamaan dengan 35%, dan kita beranggapan margin cost kita adalah dalam kadar 0.65 iaitu 65%. Dengan menggunakan yang ini, sistem automatik mengirakan untuk anda berapakah sasaran jualan bulanan yang perlu kita capai. Bagi sasaran jualan bulanan, bagi untuk memungkinkan kita untuk membiayai overhead dan untuk mencapai 120,000 bersamaan dengan 10,000 sebulan dengan kadar margin 35%, sasaran jualan bulanan anda perlu capai adalah 71,000 sebulan. Okay, saya besarkan sini 71,428.57 bersamaan dengan sasaran jualan tahunan yang perlu kita capai adalah 857,142.88. Okey. Itu sasaran jualan. Apa itu sasaran jualan yang kita perlu capai? Sekiranya kita capai jualan 71,000 sebulan, insya-Allah kita akan berupaya cover overhead dan ada untung 10,000 ke mungkin lebih. Sebab kita kena tengok prestasi sebenar, berapakah margin untung sebenar kita yang kita unjurkan. Kita menggunakan margin 35%, tetapi mungkin kemungkinan besar sistem akan menunjukkan margin sebenar anda berbeza daripada margin yang diunjurkan. Kebanyakan data yang saya lihat daripada pengguna-pengguna iWatch sebelum ini, margin untung mereka menggunakan margin 35 bagi unjuran projection, tetapi margin sebenarnya melebihi 35. Okey. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan sasaran jualan. Tetapi perlu kita ingat, ini sekiranya kita capai 71,000 ni, target kita 71,000 setiap bulan. Kita target yang ini. Kita berusaha sedaya upaya untuk mencapai jualan kita biar boleh mencecah 71,000. Okey, supaya kita boleh cover yang ni dan juga untuk membiayai kos jualan, kos yang lain. Okey. Tetapi sekiranya kita tidak berupaya nak mencapai di sini, kita kena lihat pulang modalnya berapa ataupun break even. Faham break even pulang modal? Faham? Faham Yo. Okey. So pulang modalnya maksudnya berapa? Sekiranya anda tidak berupaya mencapai sasaran jualan sebanyak 71,000, pada setiap masa anda pastikan anda punya jualan mesti melebihi pulangan modal. Mesti atas pada 42,000. Okey? So jangan biarkan dia di bawah 42,000. Apa implikasinya sekiranya anda mencapai jualan 42,000? Apabila anda hanya mampu mencapai jualan pada kadar pulang modal iaitu 42,000, anda hanya berupaya untuk cover overhead sahaja dan tiada untung bakal diperolehi. Setakat itu jelas? Jelas. Okey. So, pastikan pada setiap masa kita aim kepada 71,000. Sasaran jualan kita aim this one. Tetapi sekiranya tidak mampu nak capai, kita pastikan jualan kita mesti atas pada pulang modal. Setakat itu jelas semua sekali? Clear juga. Jelas? Faham Yo, clear. Okey. Jelas. Okey, ini berkaitan dengan sasaran jualan tahunan. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita menetapkan sasaran bulanan individu ataupun KPI untuk mekanik. Okey, pertama kita tekan pada menu sasaran bulanan individu, tekan pada menu ini. Okey, di sini dia ada kotak yang kosong begini. Kita masukkan untuk contoh tahun 2022, saya letakkan seorang nama ringkas. Kalau anda ada pekerja Muhammad, Mat ke, jangan nama dia Saiful Muslimin bin Ahmad Daud Al-Daudi, apa semua tak payah. Nama pendek saja. Sebagai contoh saya bubuh Ahmad. Okey, salah seorang mekanik saya. Okey,
Okey, kita macam mana kita nak letakkan sasaran bulanan ataupun KPI untuk mekanik tersebut supaya dia akan berterusan setia, pertama. Yang kedua, dia akan push kerja supaya siap pada masanya dan dia akan membantu perniagaan kita. Okey, tidak bertangguh-tangguh. Okey, sebab kita ingat most of the people, dia punya driving force dia adalah based on dollar and cents. Okey, so bagaimana kita nak letakkan, sebagai contoh saya ada seorang mekanik ni, bagaimana saya nak letakkan sasaran bulanan? Selalunya kita gunakan sifir, macam-macam sifir boleh ada, terpulang pada kesesuaian. Sebagai contoh, katakanlah gaji Ahmad ini adalah 2,000 sebagai contoh. Okey, so sasaran jualan bulanan selalunya semasa saya bekerja di syarikat di Kuala Lumpur beberapa tahun sebelum ini, belasan tahun sebelum ini, syarikat saya menetapkan sasaran untuk diri saya. Sebagai contoh, pada tahun 2004 dulu gaji saya adalah pada kadar 5,000 sebulan. Okey, so syarikat menetapkan sasaran bulanan sale yang perlu saya capai, nilai kerja ataupun apa yang saya buat tu mesti mencapai nilai dia 8 kali ganda. Anda mungkin boleh letak 5 kali ganda, 8 kali ganda, terpulang pada diri anda. Okey, sebagai contoh gaji saya 5,000, syarikat saya menetapkan saya perlu buat kerja ataupun nilai gaji saya dengan gaji saya 5,000, saya perlu buat jualan ataupun apa-apa aktiviti, nilai dia 8 kali ganda, iaitu 5,000 dikalikan dengan 8 bersamaan dengan 40,000. Sebagai contoh 40,000. Okey, kalau anda mungkinlah di bengkel anda gaji 2,000, anda kata nak letak Ahmad ni nak dia perlu capai 5 kali ganda. Contoh, maksudnya kalau gaji dia 2,000, 5 kali 2 10,000. Okey, dia perlu buat nilai kerja, maksudnya job yang dia buat tu mesti nilai dia 10,000. Accumulate semua sekali dalam sebulan tu perlu buat kerja nilai dia 10,000. Okey, tanpa tayar, tukar tayar, repair sana, yang tu 2,000, yang tu 1,000, itu 500 apa semua, dia akan accumulate, sistem akan accumulatekan semua sekali. So, berapakah sasaran yang anda tentukan untuk mekanik? Sebagai contoh, untuk Ahmad dengan gaji dia 2,000, kita target dia 5 kali ganda, iaitu 10,000. Sekiranya dia mencapai sasaran yang kita syarikat tentukan, iaitu 10,000, syarikat akan beri dia komisen sebagai contoh 2%. Kita pulang pada diri anda, nak letak 5% pun boleh, 2% ke terpulang. Okay, selalunya normal kita letak 2%. Okay? Nak letak 5 lagi bagus. Semoga Allah tambah lagi rezeki anda sebagai pemilik perniagaan. Tapi bagi saya, mulakan dengan 2% dahulu. 10,000, 2%, maksudnya sekiranya dia capai target 10,000, dia akan dapat komisen. Selain pada gaji dia, dia akan dapat komisen ataupun saguh hati bulanan prestasi untuk capai target ni. Dia dapat 200. Tekan tambah baru. Ini untuk Ahmad. Seterusnya, kita masuk mekanik yang kedua. Katalah Ahmad, kita ada Muslim ataupun Aiman lah, kita letak Aiman. Katalah gaji Aiman 1,500. Okey, 1,500, katalah 5 kali ganda juga. Berapa? 7,000? 7,500. Okey, 7,500. Sekiranya Aiman ini berjaya capai KPI 7,500, kita akan bagi 2%. Dia akan dapat 150 pula. Tekan tambah baru. Dan masukkan semua mana mekanik-mekanik anda. Okey, yang ini jumlah sasaran bulanan anda tentukan. Berapakah komisen yang anda bagi pun anda juga tentukan. Sistem hanya kira. Kita dah set macam ni, jangan diubah-ubah. Untuk tahun tu guna CP yang ini saja. Tahun depan pula kena ubah. Okey, setakat tu jelas untuk tetapan sasaran KPI untuk bulanan individu? Jelas cikgu. Jelas ya? Okey. Cikgu nak tanya sikit lah. Ya, siapa di sana? Hafiz. Ya, Hafiz. Yang kalau macam yang gaji tu kali 5 tu memang dia ada sifir dia ke macam mana? Tak, dia macam ni. Saya bagi tahu kita anda lebih sesuai untuk tentukan berapa KPI dia. Saya kira berdasarkan gaji. Okey. Nak letak 8 kali ganda ke 5 kali ganda ke terpulang.
Okey? Okey, baik. Kita pulang. Kita ukur daripada kita punya target tu lah, target bulanan tu. Ikutlah. Saya bagi panduan dia berdasarkan gaji. Okey. Faham. Kalau anda rasa dia ni anda nak bagikan daripada jumlah jualan bulanan, rasa macam tak tepat. Selalunya Cina dia akan guna CP 8 kali ganda ataupun 10 kali ganda daripada gaji you. Kalau gaji you 1000, dia nak suruh you buat kerja bulanan tu, nilai dia 8000. 8 kali ganda. Okey? Yang ini you tentukan sendiri. Komisen dia nak bagi pun you tentukan. Okey? Setakat tu jelas? Okey. Sekarang apabila anda telah buat sasaran jualan tahunan dan juga telah menetapkan sasaran bulanan individu, apa implikasinya? Ada orang masuk juga ke? Okey, di mana dia akan reflect? Okey, kita tengok dekat status semasa. Dekat status semasa, okey, yang kita masukkan sasaran jualan tu, okey, nampak kat sini. Status jualan semasa, sasaran jualan tu automatik sistem akan paparkan kat sini. Ni tahunan, bulanan, sales target kita 71. Kita belum mencapai apa-apa, dia akan tunjuk percentage. Kita sekarang jualan bulan ini kosong. Baki perlu capai 71,428. Maksudnya dia akan sistem akan tunjuk berapa lagi yang kita tak sampai target kita. Ni target jualan kita capai berapa lagi tak capai, dia akan tunjukkan. Dan apa yang anda masukkan tadi berdasarkan sasaran jualan, dia akan pecahkan bahagi setiap hari. Okey, apa dia akan tunjuk? Dia akan tunjuk pertama analisa jualan minggu semasa. Kita tekan sini. Nampak skrin ni? Nampak skrin ni? Nampak tak? Nampak. Nampak ya? Okey. Di sini analisa prestasi jualan harian minggu semasa. Sistem akan tunjuk sasaran jualan tahunan 857,142.88 dengan kadar sasaran jualan bulanan 71,428.57. Jualan bulan ini, bulan Februari tak ada lagi. Jualan perlu capai 71,000. Bayaran diterima bulan ini belum ada bayaran. Sasaran jualan harian 2747.25 iaitu 71,428.57 dibahagikan dengan 26 hari setiap ni bersamaan dengan rasio dia dalam 2000. Target kita harian sebanyak 2747.25. So pencapaian jualan hari ini tiada, tak ada buat lagi. Jumlah perlu dicapai hari ini sebanyak 2747 iaitu sasaran jualan harian. Peratus pencapaian masih kadar kosong. Okay, sistem akan tunjukkan status jualan harian minggu semasa bermula pada hari Ahad 13 Februari sehinggalah pada hari Sabtu 19 Februari, dan sistem akan highlightkan hari semasa. Hari ini hari Selasa 15 Februari. Okay, sistem akan tunjukkan berapakah sasaran jualan. Sasaran jualan sama harian. Berapakah pencapaian jualan harian? Berapakah baki jualan harian yang perlu dicapai? Berapakah peratus pencapaian harian? Dan maklumat bayaran diterima. Okay, sini kita ada nak jelaskan dekat sini ada kesilapfahaman di kalangan kita. Ramai di kalangan kita membuat kesilapan, iaitu apabila petang kita kira duit, berapakah bayaran terima, kita anggap benda tu sale. Itu tidak betul. Sasaran jualan harian, pencapaian jualan harian adalah apa yang anda rekodkan sale pada hari ini, dia akan dikirakan. Dan kemungkinan duit yang anda terima tu tidak sama dengan pencapaian jualan harian. Mungkin duit yang bayaran diterima mungkin kurang ataupun mungkin lebih, ataupun mungkin sama. Sekiranya kurang, maksudnya apa? Jualan hari ini katalah 10,000 kat sini, bayaran diterima kosong. Maksudnya apa? Maksudnya semua pelanggan anda hari ini belum bayar lagi, tak ada bayar lagi. Ada juga di kalangan kita, tengok pencapaian jualan hari ini 10,000, bayaran diterima 11,000. Maksudnya apa?
mungkin ada pelanggan yang bulan lepas yang baru bayar hari ni. Dan juga ada juga situasi sasaran jualan harian, pencapaian jualan hari ini kosong. Maksudnya tiada kenderaan masuk hari ini, tetapi ada bayaran diterima RM5,000. Maksudnya ini adalah bayaran diterima daripada penjelasan jualan sebelum ini. Customer baru bayar hari ini. Sale tak ada tapi duit ada masuk. Setakat tu jelas? Jelas je. Okey. So sini sistem akan tunjukkan. So apa yang anda masukkan sasaran jualan bulanan tersebut akan dipaparkan di sini. Okey, saya save dulu skrin ni. Okey, bagi dia dekat spin ni. Kejap lagi kita tengok figure di sini semuanya akan berubah. Okey, ini sasaran jualan. Yang seterusnya yang ni saya skip, analisa jualan bulanan. Dia sama macam jualan minggu semasa, tapi dia paparkan keseluruhan untuk bulan tersebut. Kita nak tengok yang kita tetapkan sasaran bulanan individu ataupun KPI. Ada satu skrin di sini, analisa nilai kerja bulanan. Tekan di sini. Sistem akan tunjukkan dua orang mekanik ini berapakah KPI dia 10,000, berapa banyak kerja yang dia telah buat, berapakah nilai kerja yang dia buat, berapakah baki nilai perlu dicapai. Dia tak capai lagi, tiada kerja yang dia buat. Sistem akan tunjuk tidak mencapai sasaran, imbuhan bakal diterima kosong. Okey. Ada yang baru masuk lagi? Okey. Sekarang kita pergi, itu topik yang kedua, iaitu penetapan sasaran jualan dan KPI mekanik. Seterusnya saya akan automasikan bagaimana kita nak melihat supaya skrin ini figurnya berubah. Sama juga skrin sini figurnya berubah. Macam mana kita nak buat? Sekarang kita buat untuk rekod servis. Okey, tekan rekod servis. Rekod servis kita gunakan untuk kita merekodkan transaksi yang berlaku di workshop kita. Sebagai contoh, saya tekan tambah baru. Okay, saya nak rekodkan ada kenderaan datang nak buat servis penukaran minyak hitam. Okay. Pertama, tekan pada tambah baru. Masukkan nombor kenderaan. Contoh saya masukkan WDM 2882. Saya tekan simpan. Okey. Apabila anda masukkan nombor kenderaan, sekiranya maklumat nombor kenderaan tersebut ada sebelum ini, secara automatik sistem akan tunjukkan nama pelanggan dengan nombor telefon dan maklumat berkaitan kenderaannya. Okey. Sekiranya tiada, anda perlu tekan kemas kini untuk kemas kini maklumat nombor telefon dengan nama pelanggan tersebut, dan juga maklumat jenama kenderaan, model kenderaan, nombor chassis dan seterusnya. Okey. Okey, sekarang kita telah berjaya rekodkan berkaitan maklumat pelanggan ini, dan saya gunakan kaedah yang normal, iaitu tanpa menggunakan senarai barang, tidak dipilih pada stok barang. Saya gunakan kaedah yang pertama. Kita masukkan maklumat ini, seterusnya kita tekan kemas kini. Okay, tekan kemas kini, masukkan detail. Okey, pertama, katakanlah customer ni datang, kita bagi tahu kata yang ini dibuat oleh, kita ada berapa orang di pekerja, ada 2 orang kan mekanik kan. Kita ada Ahmad dan Aiman. Katalah saya buat untuk Ahmad. Servis ni dibuat oleh Ahmad. Saya tulis Ahmad. Ahmad. Okey. Yang paling penting, mileage minyak enjin dan minyak gear. Okey, mileage semasa. Mileage semasa, katalah you tengok pada dashboard kereta tu. Okey. Mileage semasa katalah 10,000 km. 10,000. Okey. Lepas tu anda tukar minyak hitam dia. Katalah 5,000. Okey. Maksudnya 15,000. Contoh Dan jangkakan
lebih kurang jangkaan servis enjin, minyak enjin seterusnya kita jangkakan dalam 3 bulan sebagai tu, ataupun 2 bulan. Februari saya pilih Mac 15, katalah sebulan contoh, ataupun 2 bulan pada April. Kita jangkakan dia akan sampai tempoh next service dia dalam tempoh 2 bulan ataupun 3 bulan terpulang. Okey. Kalau ada minyak gear, anda masukkan sama juga. Mileage baru untuk minyak gear bila. Kalau tiada, biarkan. Yang selalunya guna pakai yang ni. Ini ikut kesesuaian. Sekiranya ada rekod bateri, jenis bateri, anda boleh masukkan bateri dia. Contoh saya masuk Amaron. Okey, kebetulan dia tukar juga. Tempoh bateri katalah 18 bulan. Contoh. Tarikh pasang beli katalah pada tarikh hari ni. Saya pilih sini 12 bulan lah, senang sikit. 12 bulan. Dia beli pada 15 bulan 2. Kita jangkakan pada 15 bulan 2 2023 tamat. Okey. Saya pilih. Jangka bateri akan kaput pada tarikh sekian. Okey. Yang lain boleh masukkan ikut kesesuaian anda. Rekod tayar, rekod aircon, rekod radiator, info servis semasa. Okey. Catatan pelanggan kalau ada keterangan servis boleh masuk. Okey, sini kita boleh tulis apa? Brake habis. Tukar minyak hitam. Boleh juga. Ataupun anda ada apa dah? Engine oil lah. Engine oil Ineos. Contoh. Okay, ini kaedah pertama, kaedah yang manual gila, bukan pilihan lah. Ineos nak paparkan harga juga, katalah RM 150. Anda boleh tulis macam tu, 150, oil filter RM RM10, contoh. Okay. Lepas tu buat koma lagi, bateri Amaron RM berapa? 150 contoh ha? Tulis macam tu. Kata 3 perkara ni. Total dia berapa? 150, 150, 310. Okey. Kalau ada road type nak masuk, masuk. Kalau ada record tuning, masuklah. So jumlah cas servis, deposit tak ada, cas upah, harga barang semua sekali, ataupun kita masuk ke harga barang semua sekali 310. Ni kaedah manual ya. Saya tunjuk yang ni. Kejap lagi saya tunjukkan kaedah guna listing daripada harga yang kita dah setkan daripada stock. Okey, 310. So total dia ni adalah 300 ni. So dia akan bayar sama ada online transfer ke, okey. Tekan simpan. Okey. So bila masukkan keterangan tu, anda dah rekod semua. Katalah anda lihat mekanik anda telah mula servis. Tekan servis. Okey. Maksudnya kita tahu sedang servisnya apa. Kalau dah siap, tekan siap servis. Okey, sekarang saya nak tunjukkan yang bahagian ini. Apabila kita buat servis dibuat oleh Ahmad. Okey. Seterusnya, kalau kita nak hantar, nak cetak invoice, tekan saja cetak invoice. Secara automatik sistem akan tunjukkan invoice untuk berkaitan dengan servis ini. Tengok apa yang kita buat tadi. Maklumatnya yang kita buat koma semua akan keluar begini. Dia akan lamkan harga di sini. Jumlah boleh bayar 310. Yang maklumat yang kita kemas kini, maklumat syarikat tadi akan dipaparkan di sini. Kelebihan invoice ini adalah secara automatik sistem akan menyediakan buku log servis berkaitan kenderaan ini kepada rujukan pelanggan. Kalau ditekan sini, dia akan paparkan buku log kenderaan tersebut. Rekod log servis, dia tekan sini, dia akan nampak apa benda yang diperbuatkan untuk kereta-kereta ini. Okey. Itu buku log. Ini invoice. Dan di sini juga kita dah buat siap-siap. Ada satu link untuk tempahan slot servis. Okey. Sekiranya customer nak, ya. Dan sekiranya mereka tekan tempahan slot servis, akan paparkan mini website yang saya tunjukkan tadi. Okey.
semuanya sudah ada dekat invoice tersebut. Okey, tapi bukan invoice yang saya nak tunjuk. Itu invoice kalau anda nak hantar invoice. So apabila anda telah hantar invoice, sama ada cetak invoice ataupun anda boleh WhatsApp invoice direct kepada pelanggan. So apabila kita tekan yang ini, secara automatik sistem akan paparkan WhatsApp. Okey, akan paparkan WhatsApp punya skrin untuk kita hantar terus pada pelanggan. So sebagai contoh, saya hantar yang ini, terus hantar kepada seorang pelanggan ni dengan nombor telefon tadi. Okey, satu soalan je. Ya, sekejap. Sekejap ya. Saya nak tunjuk yang ni dulu. Okey, ni nombor telefon salah ke? Okey, ni tak betul ni. Okey, apabila dia tekan WhatsApp invoice, dia secara automatik dia akan paparkan, sistem akan paparkan WhatsApp web untuk kita hantar invoice pada pelanggan. Okey, sekejap dia akan loading kat sini. So secara automatik dia akan tunjukkan begini. Okey, short invoice service. So kita hantar macam ni. So pelanggan akan dapat ni. So apabila pelanggan tekan yang ini, dia akan paparkan invoice. Okey, sekejap. Ini saya nak patah balik. Okey, nak tanya soalan sekejap ya. Saya bagi habis yang ni dulu sekejap ya. Okey, itu yang WhatsApp invoice. Seterusnya adalah apabila customer dah tengok invoice tersebut, di sini kita dah tahu dah customer ni dalam status berhutang, dia belum buat bayaran sebab baki 310. So apabila customer buat bayaran, mungkin dia dah bank in ke, dia dah hantar slip ke apa semua, apa perlu kita buat adalah tekan butang pembayaran. Tekan butang pembayaran dan kita masukkan jumlah bayaran adalah 310. Okay. So sistem akan tunjuk baki adalah kosong. So tekan simpan. Apabila kita telah masukkan maklumat pembayaran, kita boleh cetak resit ataupun WhatsApp resit. Saya tekan cetak resit ya. Cetak resit, sistem akan tunjukkan resit bayaran. Maksudnya bayaran telah dijelaskan, baki kosong. Pada resit bayaran juga ada link untuk buku log servis dan juga ada link untuk tempahan slot servis. Ini untuk bayaran, dan sekiranya telah selesai pembayaran pun telah buat, WhatsApp resit pun dah, kita ada tekan butang pemulangan, iaitu kereta tu telah diserah kunci, customer dah bawa balik kenderaan. So kita tekan pemulangan. Apabila tekan pemulangan, rekod ini telah hilang daripada rekod servis, dan sekiranya kita ada nak buat pembetulan, tekan pada menu pengurusan workshop, tekan pada pembetulan rekod servis. So dia akan paparkan sini, buatlah pembetulan apa yang anda nak betulkan. Satu lagi saya nak tunjuk implikasi dia. Saya dah tutup skrin tu tadi. Saya nak tunjuk dekat anda bahagian KPI ni satu. Okey. Pertama tadi yang kita telah rekodkan servis tadi, jualan tadi, kita dah berjaya keluarkan invoice, kita dah terima bayaran, kita dah hantar resit semua sekali. Seperti mana kita tahu jualan tadi 310 dibuat oleh Ahmad. Apabila kita masuk servis dibuat oleh Ahmad, cuba kita lihat di sini. Okey. Pada nilai KPI kerja untuk Ahmad, sasaran dia 10,000, bilangan kerja dia dah buat 1 tadi. Pencapaian dia sale tadi 310, baki dia perlu capai 9,000 lebih lagi.
Begitulah seterusnya. So, pada penghujung bulan kita akan dapat melihat berapa banyakkah bilangan kerja yang servis yang dibuat oleh Ahmad dan berapakah nilai kerja berdasarkan jualan yang berlangsung, sama ada ianya mencapai target ini, dan sekiranya capai, sistem akan tunjukkan berapakah jumlah capaian. So saya nak modify, nak tunjuk apa jadi sekiranya Ahmad buat kerja tu, nilai kerja tu adalah 10,000. Okey, saya ubah dekat sini tadi. Saya buat satu lagi dekat rekod servis. Kerja ni dibuat oleh Ahmad juga. Okey, saya ambil satu lagi, WDM sama juga 2882. Okey, tekan simpan. Okey, so apa jadi? Saya tekan kemas kini. Yang detail lain saya tak masukkan. Okey, saya nak tunjuk kat sini contoh keterangan servis. Katalah tukar gearbox contoh, bagi nampak job besar sikit. Katalah 10,000 contoh. Okey, so jumlah harga barang katalah 10,000. Saya buat 10,000. Okey, katalah saya buat untuk online transfer. Saya nak tunjuk apa yang berlaku apabila Ahmad ni dia buat job yang nilai dia sampai level 10,000. Katalah servis. Okey, siap servis. Siap servis dah. Lepas tu customer buat pembayaran. Customer bayar ke sini. Saya betulkan sikit. Servis dibuat oleh, kata tadi, Ahmad. Okey, saya masuk ke Ahmad. Saya nak tunjukkan job ni Ahmad buat. Okey, dan customer buat bayaran. Katalah customer bayar 10,000. Okey, dan customer pun dah buat pemulangan. Kita dah buat pemulangan. Okey, kita lihat apabila Ahmad buat kerja, tengok, Ahmad sasaran dia 10,000, dia dah buat kerja 2, nilai kerja dia 10,310, dia tidak perlu capai lagi. Maksudnya dia telah mencapai, even dah lebih. Pencapaian dia 103. Status pencapaian telah mencapai sasaran. Imbuhan bakal diterima adalah 206.20 sen. Okey, ini dari segi KPI pekerja. Dan apa yang reflectnya dekat jualan yang saya tunjuk satu skrin tadi, dekat status semasa, bahagian analisa jualan minggu semasa. Okey, saya tunjuk skrin ni. Okey, lihat ya. Kita lihat sini. Okey, pada hari Selasa, sasaran jualan harian adalah, sistem dah letakkan 2747.25. Tetapi Alhamdulillah, murah rezeki pencapaian jualan pada hari ini adalah 10,310. Baki jualan tiada. Okay, kita dah melebihi target dah. Pencapaian harian maksudnya 375.28%. Dan Alhamdulillah semua telah dibayar 10,000 ni. Dan dibayar dalam bentuk dari saluran online transfer. Okay, ini untuk ni. So di sini sistem cara baca di sini. Sasaran jualan tahunan 857, okey. Sasaran jualan bulanan 71,000. Sasaran jualan bulan ini yang telah dicapai 10,310. Jumlah perlu dicapai ada 61,000 berbanding 71,000. Kita dah capai 10,000, ada 61,000 lagi tak capai. Bayaran diterima bulan ni sebanyak 10,000. Sasaran jualan harian 2747. Pencapaian jualan hari ini saja dah 10,000. Jualan perlu dicapai hari ini tiada. Pencapaian, peratus pencapaian 375.28. Okey. Sekarang itu berkaitan rekod servis yang soalan siapa nak tanya lagi, sekejap lagi saya nak habiskan yang ni dulu. Berkaitan rekod servis, kaedah yang manual, saya panggil manual. Okey, kita manual, kita type di sana. Sekarang saya nak buat satu lagi, rekod servis menggunakan kaedah pemilihan barang dan cah upah daripada
rekod stok dan cah upah. Okey, rekod stok dan cah upah topik ini tak akan cover pada malam ini. Saya nak buat rekod servis saja supaya kita nampak. Okey, rekod servis, tekan tambah baru, masukkan nombor kenderaan, saya pilih WDM 2882. Saya tekan simpan. Okey, di sini saya tekan senarai barang. Okey, saya kembali balik sini. Sampai sini, kata nak gunakan kita tak nak type yang koma-koma tadi dekat keterangan. Kita nak pilih dari terus daripada senarai barang dan cah upah. Kita tekan pada senarai barang. Okey, pilih daripada stok barang. Okey, sini kelebihan menggunakan kaedah kedua perekodan servis, menggunakan cara yang kedua iaitu menggunakan stok barang. Dia akan menunjukkan analisa supaya memudahkan untuk kita mengetahui. Sebelum kita jana invoice, kita dah tahu sama ada kita untung atau rugi. Sudah tahu dah. So saya bagi contoh, saya pilih satu item yang pilih drop down. Sekatalah saya ambil satu battery Amaron NS60. Saya ambil quantity dia 1. Tekan tambah baru. Sistem automatik akan paparkan berapakah harga modal dan berapakah harga jualan seunit. Harga jualan. So di sini sistem dah tunjuk kos modal barang untuk bateri Amaron 220, harga jualan dia 250. Jumlah kos cak upah tak ada lagi, jumlah diskaun tak ada lagi. Jumlah harga jualan keseluruhan 250, untung saja 30 atas satu barang ni. Margin baru 12. Lagi kita buat apa? Kita ambil kat sini katalah engine oil Castrol 10W30. Okey. Katalah 1. Tekan tambah baru. Juga sistem akan paparkan harga berapa dan tambah lagi itemnya. Katalah saya ambil filter MyV. Okey, kuantiti 1. Tekan tambah baru. Sistem akan tunjukkan berapa kat sini. Dan charge upah kita boleh pilih berapa charge upah. Katalah dia ada buat diagnose sekali. Upah tukar minyak hitam dulu. Kita pilih yang ni. Tekan tambah baru. Dan kita pilih satu lagi. Kebetulan customer ni buat diagnose. Scan diagnose katalah 100. Kita yang ni kita dah define. Okey, di kat sini apabila kita dah masuk apa benda yang terlibat dari segi barangnya dan juga cacah upah yang terlibat, sistem secara automatik akan buat auto kira. Sebagai contoh, kos modal barang 274.90 iaitu jumlah yang ini dicampurkan dengan ini dan dicampurkan dengan ini. Jumlah dia 274.90 dan jumlah harga jualan barang adalah yang ini campur yang ini campur yang ini, banyak 322. Kos modal charge upah akan dikira daripada berapakah modal upah dan berapakah jumlah yang kita angkat pada customer, iaitu jumlah charge upah 120, modal dia RM14. Harga jualan keseluruhan adalah campur yang ini, item barang dicampur dengan item upah bersamaan dengan 442, dan secara automatik sistem akan kira berapakah jumlah untung jualan, iaitu RM153 bersamaan dengan 34.65. Sekiranya anda rasa okey harga ni, okay, tekan kunci kiraan harga. Selepas tekan kunci kiraan harga, tekan kembali ke rekod servis. Okey. Dan secara automatik sistem dah kira berapa jumlah keseluruhan bayaran, jumlah baki belum bayar lagi. Tekan servis. Tekan siap servis. Dan pada ketika ini sekiranya anda mahu menjana invoice, tekan cetak invoice dan kita lihat dia ada kaedah kedua. Invoice ini dijana bentuknya berbeza. Okey, bentuknya berbeza. Dia ada item-item. Dia maksudnya dia per item dia akan tunjuk listing dia. Okey. Ini beza kaedah pertama dan kedua. Okey. Sekiranya ada nak buat kemas kini, buat apa patut. Kaedah bayaran, katalah tunai, simpan. Okey. Dan sekiranya customer kita dah hantar invoice, customer buat bayaran, rekodkan pembayaran, masukkan jumlah bayaran dia,
442, tekan simpan, dan kita boleh jana atau WhatsApp receipt ataupun cetak receipt. Okey, so dia akan tunjukkan berapa telah dibayar, jumlah baki. Dia akan separatekan untuk item yang bagi item barang dengan upah. Okey, yang ini juga akan, apabila dah selesai, kita boleh tekan pemulangan. Okey, sekarang setakat itu dulu untuk yang saya tunjukkan untuk rekod servis. Sebab topik kita pada malam ini adalah untuk kemaskini maklumat syarikat, penetapan sasaran jualan dan KPI mekanik, dan juga rekod servis. So sekarang saya stop sharing untuk skrin ini. Siapa yang nak tanya saya tadi tu? Saya juga ni. Siapa? Saya Muhammad Aizari daripada Aria Auto Service. Ya, KSB Melaka. Okay, cikgu, saya tertarik tadi tentang invoice yang kita generate dia by WhatsApp. Cuma soalan saya, macam mana ataupun bagaimana dia generate WhatsApp WhatsApp tu melalui nombor telefon yang kita daftar dekat kita punya account iWorkshop, ataupun benda nombor yang kita login dekat brochure yang kita gunakan. Brochure maksudnya? Soalan saya, bagaimana WhatsApp web tu dia generate? Dia gunakan nombor telefon apa? Okey, WhatsApp web tadi, apabila anda tahu kan WhatsApp web kan? Okey, untuk makluman semua, syarat untuk kita hantar WhatsApp pada siapa-siapa saja, maksudnya syarat pertama adalah kita mesti ada nombor telefon dalam contact list kita, betul? Di telefon, betul? Okey, maksudnya kalau kita nak hantar WhatsApp kat orang, kalau you guna telefon sekarang, you nak WhatsApp kat orang, you mesti simpan nombor telefon dia tu, baru you boleh WhatsApp, betul? Di iWorkshop adalah berbeza. Walaupun sebagai contoh saya tidak simpan nombor, katalah saya pemilik workshop, katalah cikgu di auto service sebagai contoh. Okey, sebagai contoh Eri adalah pelanggan, nombor plate sekian-sekian, you datang ke bengkel saya. Okey, saya tidak simpan nombor telefon Eri. Kata you first time datang, saya nak WhatsApp Eri, hanya boleh apabila saya simpan nombor Eri punya nombor telefon dalam contact list di telefon saya, betul? Kalau kita pakai WhatsApp kan? Ya. Tapi di iWorkshop berbeza. You tak payah simpan nombor telefon dia dekat telefon you. You key in dekat rekod servis tadi, you masukkan nombor plate, you masukkan nama pelanggan tu, nombor telefon pelanggan, you masukkan nombor telefon tadi. Bila dah simpan dalam sistem, secara automatik sistem boleh linkkan terus ke WhatsApp secara automatik. Okey. So yang WhatsApp yang kita share dekat dia tu, kita guna akaun WhatsApp apa? Okey, WhatsApp yang mana adalah bila anda buka melalui laptop, anda buka WhatsApp web yang anda scan tu. Kalau anda guna WhatsApp telefon pejabat, keluarlah nombor telefon pejabat. Kalau anda scan dekat WhatsApp web dekat laptop anda guna nombor telefon peribadi, dia akan link ke iPhone peribadi. So, bagi menggunakan iWorkshop ini, bagi kerani anda yang gunakan iWorkshop web ni, suruh dia scan WhatsApp web dekat laptop dia tu, guna telefon WhatsApp bisnes anda. Clear? Clear? Adakah menjawab soalan anda, Ari? Okey, menjawab betul. Okey. So browser yang kita login WhatsApp app tu dekat browser, itulah nombor yang akan hantar WhatsApp kepada pelanggan. Betul. Okey. Okey. Ada soalan lagi? Itu secara sepintas lalu. Okay, terima kasih pada saudara Ari bertanya soalan macam tu. Good question actually. Sebab nanti ada yang terkejut baru. Kenapa nombor telefon personal saya pula keluar? Nampak tak? So kalau anda guna WhatsApp web, guna telefon pejabat, keluar nombor telefon pejabat. Kalau guna peribadi, keluarlah yang peribadi. Okey. Ada soalan lain nak tanya?
Mudah faham tak? Okey, mudah. Mudah. Okey. Cikgu Di, Ya, saya. Siapa lagi tanya? nak tanya sikit Cikgu Di. Boleh. Siapa tu? Akmal daripada Kuanti Expert Cikgu Di. Ya, saudara Akmal, sahabat saya yang budiman. Ya. Sebab dia Cikgu. berlama, dia pakai nama Salsabil. Ada anda, Okey, ada apa tanya anda. Akmal? Cikgu, kalau dekat invoice tadi masa kita nak buat katakan nak klik pembayaran tu, customer nak bayar kan. Tapi customer minta diskaun. Harga tu 300. Dia minta diskaun total 50. Kat mana kita nak buat pembetulan tu Cikgu Di? Okey. Good question Akmal. Terima kasih sahabat saya. Okey. Dia selalu sering berjadi kita hantar invoice pada pelanggan. Invoice ni kita kena faham tau. Invoice bukan resit tau. Invoice ini adalah tuntutan bayaran. Kalau orang Kelantan, orang Terengganu sebut bil. Dia orang suka guna term bil, harta bil. Okey. Kita guna term invoice. Maksudnya kita nak bagi customer jumlah dia katalah RM350 kan, sebagai contoh. Customer kata tak boleh kurang ke? Okey, tak boleh kurang ke? Kita kata you nak bagi diskaun berapa? Katalah diskaun RM50. Okey, sebelum dia buat bayaran ni, dia minta diskaun RM50. Saya pesan kepada anda semua. Orang kita kebanyakan bila customer bagi diskaun, okey beres. 350, tak apalah. Dia minta RM50. Kita pun bagi diskaun. Selalunya kita akan ubah dekat jumlah harga yang patut dia bayar, betul? Betul tak? Banyak orang buat macam tu, betul tak? Dia akan ubah harga daripada 350 di dalam resit dia atau dalam invoice dia ubah jadi 300. Kebanyakan orang buat macam tu. Okey, pertama sebelum saya jawab soalan Akmal tu, saya tidak sarankan anda buat begitu. Katalah harga dia 350, kekalkan harga 350, cuma anda tambah bahagian diskaun. Masukkan diskaun RM50 supaya dekat resit ataupun invoice itu tadi keluar nilai jumlah yang patut dia bayar 350, tapi kita bagi diskaun RM50. So jumlah yang sepatutnya dibayar adalah 300. Kita tunjuk pada customer kita pada bil yang kita buat, bukan kita hilangkan RM50 pada bil. So apa yang perlu kita buat adalah di mana kita nak buat. Okey, saya sharekan skrin. Okay, saya sharekan skrin. Okey, saya sharekan skrin. Nampak ke skrin ni? Boleh? Okey. Katalah saya tekan satu kan. Tambah baru. Nombor kenderaan WJN 2882. Okey, saya tekan simpan. Okey. So, saya pilih senarai barang. Saya buat dulu senarai barang. Okey. Sekejap ya, saya nak betulkan ni nombor telefon ni user ni. Kenderaan sekejap ya, saya nak betulkan ni. Ada tak betul ni orang rekod ni saya punya ni. Okey. Kat sini sebagai contoh, saya ambil ni ada satu kenderaan masuk, saya pilih senarai barang. Okey, saya pilih satu barang. Contohlah, dia tak ada barang, kata dia datang, dia buat scan diagnose. Okey, tekan tambah baru. Okey. So katalah kita pun dah kunci kiraan harga. Okey. Kita kembali ke rekod servis. Okey, kita tekan servis. Kita tekan siap servis. Okey, Akmal. Ya cikgu. Okay, sekarang ni dalam keadaan sekarang ni kita nak hantar invoice pada pelanggan kita kan? Betul tu. Okey, kita WhatsApp invoice. Tapi saya tak WhatsApp, saya tekan cetak invoice ya. Okay, sekarang katalah kita hantar kat customer kita
kita bagi tahu charge dia adalah RM100. Okey. So sekarang ni customer ni minta diskaun betul tak? Boleh tak kurang rega sikit RM30? Maksudnya 80, betul? Betul tak? 30. Betul tak? Akmal? Betul tak? Ya. Betul kan? Diskaun berapa itu? 30. Katalah you bagi diskaun, you hantar invoice pada pelanggan 100. Lepas tu customer tu minta kurang, betul? Betul. So dia kata minta kurang RM30, minta sikit boleh tak? Lepas tu you kata boleh lah. Okay, apa you perlu buat? You pergi dekat senarai barang ni. Kalau you pakai yang jenis kaedah kedua, pakai senarai barang, you tekan dekat senarai barang ni. You jangan ubah harga sini. Okay, you jangan ubah harga sini. You bagi diskaun. Kata RM30, you buat RM30. You tekan tambah baru. Okay. Tekan kunci kiraan harga. Okay. Kalau kita tengok invoice tadi. Okay, saya tutup invoice ni. Kembali ke rekod servis. Okay. Jumlah baki jadi 70. Betul? Kalau kita cetak invoice ni balik. Nampak? Scan dah invoice 100. Kita tunjuk customer harga dia banyak ni. Tapi kita bagi diskaun. Jumlah perlu bayar 70. Jelas Akmal? Jelas Cikgu Din. Terima kasih. Jelas. Ini kita gunakan yang kaedah yang guna pilihan senarai barang. Kalau yang kaedah manual pun sama. Cuma kat kaedah manual dia ada bahagian sini. You masukkan jumlah diskaun. Okay. Setakat tu jelas semua? Ada apa jelas, soalan nak tanya? Jelas. Okey, jelas Okey. Kalau jelas, saya rasa kalau ada soalan-soalan nak tanya? Tidak ada. Okey, tidak ada. Okey. Kalau tak ada, itu saja untuk malam ni. Terima kasih atas masa anda luangkan. Video ni saya ada rekodkan. Dan saya akan bagikan link untuk anda boleh revisit balik video ni. So terima kasih banyak-banyak kepada semua. Saya doakan kepada anda semua diberikan kesihatan yang baik. Amin. Okay. Amin. Diberikan kejayaan dalam apa saja yang anda usahakan. Dan anda diberikan dikurniakan kepada anda pekerja-pekerja yang baik, yang setia dan memberikan manfaat. Amin. Dan saya harapkan sekiranya ilmu yang saya ajarkan kepada anda semua sesuatu yang baik, yang memberikan manfaat, sebarluaskan kepada yang lain, aplikasikanlah dalam perniagaan anda. Moga-moga perniagaan anda terus berpacu dengan sebaik mungkin. Okay? Dan saya doakan pada Rabbul Jalil supaya Allah melindungi kita semua dan diangkatkan kesusahan yang kita ada dan dijauhkan segala mara bahaya dan kesusahan yang lain. Dan juga saya bermohon kepada Allah Rabbul Jalil supaya Allah mengurniakan kepandaian buat kita dan juga kebijaksanaan. Kita kena ingat, dalam berniaga bukan duit saja. Dia perlu ada kecerdikan dan diberikan akal supaya kita menilai. Okay? Dan gunakan teknologi. Jangan tidak gunakan teknologi. Sebab apa? Apa yang anda buat itu adalah cerminan bagaimanakah perniagaan anda nanti. Okay? Itu saja, sehingga kita ketemu lagi di masa-masa yang mendatang. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan adakan sesi lagi. So kita akan sambung pula sesi kita berkaitan dengan perekodan kos jualan, okay, dan juga belanja operasi. Dan minggu yang seterusnya kita akan cover pula berkaitan rekod stok dan caj upah. Okay, itu saja pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Sama-sama.
Waalaikumsalam.